Kita intro dulu. La 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 la. Kan sebab kalau saya perhatikan Tun, ada juga orang-orang nakal, kan, golongan-golongan nakal dekat Facebook lah terutamanya kan. Dia mengambil tulisan-tulisan lama Tun. Macam ni kan, kita ada tulisan Tun yang bertarikh 5 Februari 2020. Betul. Di mana Tun telah menulis kata, saya kadang-kadang pelik dengan orang yang kata kami sayangkan parti, tapi bila keputusan parti tak sama dengan mereka ugut nak keluar parti sebagainya, bla bla bla. Yang diakhiri dengan kata-kata yang diorang highlight ni. Dia kata, akhirnya tak ke korang sama je dengan Mahathir tut dan Melayu PPBM tut whatever tu kan. Tapi kan Tun dah mintai bersatu. Jadi persoalannya kat sini Tun, what is your justification? Apakah justifikasi Tun untuk menyertai bersatu, dan apa identitas jarahnya lah senang ceritakan, sebab kita tahu setiap apa yang kita buat ni mesti ada sebab, betul tak? Betul, Sila. betul. Saya sentuh dululah pasal yang posting lama tahun 2020 tu 5 Februari tu Saya rasa orang yang post balik semula ni memang ini salah satu kerja daripada tingkat 38 PWTC lah. dia memang ada satu task untuk karakter assassinate orang. YBKJ dah kena, Datuk Isham dah kena, ramai lagi dah kena lah. Jadi ini memang tugas mereka lah. Cuma mereka ada kesilapan sikit lah. Sebab bila mereka gunakan posting ni, saya rasa mereka tak faham konteks dia. Pada 5 Februari 2020 tu memang ada satu gerakan untuk keluar daripada UMNO. Sebab ketika itu ada ura-ura. Pertamanya orang hilang kepercayaan kepada Datuk Seri Zahid ketika itu. Dan ada sekumpulan ketika itu yang tidak senang dengan pada ketika itu dah ada cubaan untuk bekerjasama dengan DAP dan juga Anwar Ibrahim. Jadi ada sekumpulan yang tak senang, jadi mereka keluar. Cuma pada ketika itu pada saya tak boleh terima pendirian yang macam tu, kerana bila mereka keluar, dalam posting tu saya ada tulis takkan nak buka parti baru, bekerjasama dengan DAP, kemudian dengan PKR, dengan PAN kan, untuk melawan UMNO kembali kan. Samalah macam yang dibuat oleh Tun Mahathir satu dulu Betul, ada di sini, ada tulisan di sini, ada tulisan di perenggan yang ketiga ni. Betul. So dia orang missing point tu. Missing point tu pertama, saya bukan keluar parti. Saya dipecat. Okey. Mula-mula digantung, tak cukup dengan gantung, dipecat pula. Betul lah. Double. Orang lain ada satu je. Awalnya satu je, saya terus. Saya dua, tak puas hati tu. Mula-mula gantung dulu 6 tahun. 6 tahun tu memang nak bunuh karier dah. Itu dah kita tahu dah. Kalau gantung sekejap-sekejap tu okey. Gantung 6 tahun bermaksud gantung 2 penggal, means nak bunuh karier terus. Kedua, tak cukup tu. Pecat pula. Dan kena faham, saya dipecat bukan macam orang lain dipecat. Saya dipecat kerana menentang pengkhianatan Presiden Zahid Hamidi. Kerana ketika itu sudah bocor cerita, dia dah tanda tangan SD menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan menggerakkan jajaran baru dengan PKR dan DAP. So ini sangat bertentangan dengan dasar parti dan juga keputusan Perhimpunan Agung UMNO pada tahun sebelumnya. Tahun 2019 tak salah saya. Yang no DAP no Anwar tu lah. Yes. Masa tu dah ada keputusan itu Jadi bila ada keputusan itu, dan orang yang melanggar dasar parti ini adalah Presiden ni. Dan benda ini bocor. Sebabnya benda ini bocor, sebab ketika kita nak ke pilihan raya Sabah masa tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu kenyataan bahawa dia dah cukup number. Dan kita tak faham kenapa. Tapi bila nak dibuat kenyataan menafikan, Presiden sendiri kata tak payah nafikan sebab silent is golden. Kita tak faham apa pada waktu itu. Cuma ada Tan Sri Anwar dapat call daripada satu pihak yang bertanyakan, betul ke? Sebab orang ni nak jumpa tuanku yang di Pertuan Agong dan Tan
Sri Anwar kata dia masa tu lurus bendul, tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, percaya kepada Presiden. Dia menafikan, dia kata tak kot, ini Anwar nak bohong macam kita 16 September tahun dulu kan. Jadi okeylah, selesai macam tu. Cuma habis pilihan raya Sabah kan, apa yang berlaku, balik ke Semenanjung, berlaku sekali lagi. Tan Sri Anwar dapat call dan bertanya, betul ke Anwar dah cukup number? Katanya ada sokongan daripada pemimpin-pemimpin UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO. Sama, Tan Sri Anwar menafikan, tapi orang yang call beritahu ini ada surat. Surat sokongan. Okey. Jadi Tan Sri Anwar pun sudah jam kan. Jadi untuk mengetahuinya, dia pergi jumpa dengan Perdana Menteri, tanya sendiri kan. Memang Perdana Menteri kata ketika itu Tan Sri Anwar ada, tapi Tan Sri Anwar tak tengoklah surat tu. Dia balik dulu, dan kemudian Presiden jumpa Tan Sri Muhyiddin, dan juga masa itu jumpa juga dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Di situlah terbongkarnya. Presiden menafikan, tapi kemudian ditunjukkan surat sokongan itu, dan Presiden tak tahu nak cakap apa, dia keluar. Dia belah macam tu lah. Dia belah macam tu je. Tapi perkara ini juga diketahui oleh beberapa orang, kerana lepas tu dikhabarkan Presiden pergi ke rumah Datuk Ismail Sabri, pergi ke rumah, di situ ada Ketua Wanita ketika itu, Datuk Noraini, ada Samsul Anwar Nasarah, ada Rizal Marikan. Jadi mereka tahu cerita ni. Cuma ketika itu untuk menjaga keharmonian dalam UMNO, dicadangkan supaya disenyapkan dan dinafikan lah benda ni masa tu. Masuk Wakapet dulu lah. Masa tu. Masuk Wakapet. Tapi masalahnya dia menjadi semakin besar sebab bila Tan Sri Anwar cuba explain diri dia, sebab dia diserang sebagai Pro Bersatu ketika itu kan. Satu tindakan telah diambil untuk menghentikan gerakan dia menjelaskan perkara ini kepada Akar Umbi. Sebab masa itu dia masih Setiausaha Agung Barisan Nasional, jadi ada local standby untuk panggil orang. Jadi dia jumpa dan setengah orang dah mula terima. Bila Akar Umbi dah mula terima, jadi Tan Sri Anwar dipecat masa itu daripada jadi Setiausaha Agung, dan ketika itulah Tan Sri Anwar keluarkan cerita tentang surat tadi. Jadi bila Tan Sri Anwar dah keluarkan cerita pasal surat tu, saya ketika itu adalah Timbalan Ketua UMNO bahagian Putrajaya. Tak ada arahan pun daripada Tan Sri Anwar, tapi sebagai pemimpin UMNO di peringkat Akar Umbi, saya rasa terpanggil untuk meminta Presiden bertanggungjawab. Lebih lagi saya follow tu sebenarnya balik daripada masa di pilihan raya Sabah, kita dah nampak ada benda yang pelik. Malah Presiden pun tak hadir untuk ucapan penutup kempen bersama dengan presiden-presiden parti yang lain. Kita dah nampak pelik. Cuma bila balik tu, ada satu gerakan memanggil ahli parlimen BN untuk mengusulkan kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Kan? Cuma masa itu Datuk Najib ada, dia kata no DAP. Kan? Tapi hasil keputusan meeting tu, hasil perjumpaan itu gagal. Ramai MP UMNO, MP Barisan Nasional menolak kerjasama ni. Malam tu dibuat pula mesyuarat MKT, pun ditolak. Masa itu MKT ramai yang tak bersama dengan Presiden, dan 2 hari selepas itu pun dibuat benda yang sama, ditolak. Jadi bila press tanya pada saya, pick up kepada kita kata kenyataan akhbar dan pendedahan Tan Sri Anwar tu, bila press tanya saya jawab ketika itu, selepas cubaan berkali-kali untuk bekerjasama dengan Anwar dan juga dengan DAP, Presiden telah ditolak. Cadangan Presiden telah ditolak. Bermaksud Presiden sudah hilang kredibiliti. Jadi itu diambil sebagai title sahabat bahawa saya mengkritik mengkritik Presiden. Padahal saya bagi kenyataan because of berkali-kali ditolak, Presiden sudah kehilangan kredibiliti. Dan macam mana untuk baikinya? Saya bagi pula cadangan. Saya bagi tahu bahawa dia perlu membuat satu akuan bersumpah bahawa
tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, menafikan kewujudan surat tu, dan dia kena juga memberitahu tidak akan sekali-kali buat kerjasama dengan DAP, jajaran baru. Itu sebenarnya cadangan, kan? Betul. Tapi konteksnya telah diambil sebagai, pertama, saya mengkritik Presiden secara terbuka. Kedua, konteksnya saya telah memfitnah Presiden disebabkan oleh surat tu. Okey. Kan? Dan atas dua tuduhan ni, saya dihadapkan ke lembaga disiplin. Dan walaupun saya dah jawab, malah saya bagi tahu, kalau nak tahu surat ni wujud ke tak wujud, untuk membuktikan saya memfitnah atau tidak, tanyalah 7 orang. Kan? 7 orang ni adalah antaranya Tan Sri Muhyiddin sendiri, boleh tanya pada Datuk Ismail Sabri, tanya Nur Aini, boleh tanya pada Rizal Marikan, boleh tanya Samsul Anwar Sarah, boleh tanya pada Anwar Musa, boleh tanya pada pihak yang menerima surat tu, kan? Dan juga boleh tanya pada Tuan Guru Haji Abdul Hadi juga, kan? Maksudnya ada ramai orang, cuma mereka, saya tak rasa mereka nak buktikan saya tak bersalah. Dia sekadar macam formaliti lah. Formaliti je, rasanya dia nak hukum aja, kan? Dia nak hukum aja untuk memberi pengajaran kepada orang-orang yang lain yang nak menentang Presiden, supaya siapa yang bercakap akan dihukum. So saya orang yang pertama sekali kena hukuman 6 tahun gantung, dan Papa Gomo selepas tu, Azri selepas tu kena orang kedua, kan? So daripada segi itu, faktanya yang mereka lupa, posting itu saya tulis ketika saya bersama dengan Presiden untuk menjaga keharmonian parti. Kerana apa? Kerana saya percaya ketika itu Presiden tidak khianat. Tapi sekarang dia berbeza. Dia macam ni lah Bekuan. Dia macam harapkan pagar tak boleh harap lah. Pagar tak boleh harap. Dia pula yang makan padi. Jadi sepatutnya dia tunjukkan contoh. Tapi dia pula yang sebenarnya yang melanggar dasar parti. Okey. Konteks yang penting dekat situ adalah saya dipecat. Kan, bukan saya keluar parti menubuhkan parti baru. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, saya dipecat kerana melawan pengkhianat. Bukan saya khianat, Presiden yang khianat. Konteks yang ketiga, saya sebut bahawa takkanlah nak keluar parti, buat parti baru, bekerja sama dengan DAP, PKR dan apa semua, semata-mata sebab nak kuasa. Dan sekarang sebenarnya bukan saya yang bekerja sama dengan DAP, PKR mana. Betul. Sebaliknya, orang yang berada dalam UMNO. Betul. Sebab itu, kalau kita mengambil konteks, ketika itu, saya marah kepada Bersatu, bukan pasal apa, pada waktu Bersatu ditubuhkan, memang tujuannya adalah untuk menarik undi 5% undi Melayu supaya kerajaan ketika itu boleh dijatuhkan, ya. Tapi mengambil kira pada tahun 2020, 2019, 2020 tu, Bersatu telah bersama-sama dengan Muafakat Nasional, bersama dengan PAS, bersama dengan UMNO untuk mengeluarkan DAP daripada kerajaan, dan membentuk kerajaan baru. Betul. Pada saya itu satu tindakan yang cubaan untuk membetulkan balik perkara yang lama.